ketua pengarah atau pentadbiran ibu pejabat MCA dan beberapa pegawai-pegawai yang mengendalikan pentadbiran di sana. Kita bertukar-tukar maklumat dan pandangan. Tidak kurang juga kita turut membincangkan suasana politik dan juga pemerhatian parti masing-masing berhubung dengan sentimen rakyat berkaitan dengan perkembangan-perkembangan semasa, supaya kita sentiasa mengambil perhatian tentang apakah yang dirasai oleh rakyat dan para pengundi bagi memastikan parti-parti kita masing-masing mengambil pendekatan yang sensitif dan responsif kepada sentimen dan perasaan para pengundi. Kita sebagai sebuah parti yang lama ataupun gabungan parti yang lama ingin memastikan bahawasanya kita tidak mahu menjadi parti politik yang being misunderstood, parti yang disalah faham, parti yang disalah mengertikan. Maknanya kalau kita bekerjasama rapat dengan MCA, kononnya kita ni nak membelakangkan agenda Melayu, ya? Ataupun kalau kita bercakap tentang kepentingan orang Melayu, perpaduan Melayu, maka kita ni nak jadi Taliban. Dan bila perkara seperti itu disebut berulang-ulang dan sebagainya, maka akhirnya terbenalah persepsi-persepsi yang tertentu yang akhirnya mungkin menyebabkan kita ditolak ataupun dihukum oleh rakyat kerana kita lemah dari segi membina persepsi yang tepat, yang benar berhubung dengan parti kita. Apalagi dalam keadaan sekarang ini, dinamika politik yang sedang berubah dengan agak pantas dan lanskap politik semasa agak sedikit sebanyak agak berbeza daripada apa yang lazim kita lihat. Maka kedua-dua parti MCA dan MIC dan rakan komponen yang lain serta juga rakan Muafakat Nasional hendaklah mempersiapsiagakan diri supaya tidak ada communication gap, tidak ada pembinaan persepsi yang salah tentang apa-apa yang kita lakukan. Jadi dalam hubungan ini, kaitan dan kerjasama kita dengan media sangat-sangat mustahak. Ya? Saya berharap UMNO, MCA akan mengamalkan dasar penuh keterbukaan dengan rakan-rakan media. Kita tidak boleh sekretif. Misalnya dalam masa 2 minggu baru-baru ini, banyak perkembangan politik yang berlaku. Saya faham tentang sekresi, saya faham tentang perkara-perkara yang tidak harus detrimental kepada rundingan dan sebagainya. Tapi we want to be as transparent as possible with of course certain limitation, kerana kita harus ada kebijaksanaan dalam apa juga yang kita lakukan. Tapi secara prinsip umum, hari ini kita merasakan UMNO, MCA dan parti-parti yang sudah berada dalam saf parti yang memerintah harus terbuka, memahami apa sentimen rakyat di bawah, kemudian bersikap sensitif dan responsif terhadapnya. Jangan berada dalam silo masing-masing dan anggapkan semua masalah rakyat di bawah adalah masalah kita bersama, ya. Dan kita berharap parti-parti kita sebagai komponen kepada Perikatan Nasional dapat menjadi parti-parti yang menyumbang untuk memperkukuhkan kepimpinan kerajaan yang sedia ada sekarang di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi peringkat parti, kami semua berazam untuk mempersiapsiagakan diri, membantu mengukuhkan jentera pentadbiran kerajaan yang ada ini. Jadi hari ini itulah perbincangan yang kita lakukan supaya kedua-dua parti kita proaktif, kita sentiasa bersama dalam satu saf yang mendukung falsafah perjuangan parti yang sama, ya. Jadi dan hari ini kita turut berbincang perkara-perkara yang agak terperinci, termasuklah bagaimana kita akan persiapkan jentera pilihan raya parti masing-masing, tetapi dalam satu kerangka. Sebab sekarang ni kita ada parti secara individu, kita ada pula Barisan Nasional, kita ada pula Muafakat Nasional
dan sekarang ada pula Perikatan Nasional. Jadi kalau kita tidak brief ahli-ahli parti kita, jadi kita ni macam mana ni, rumah banyak ni. Rumah banyak, nak tidur rumah mana ni? Rumah mana rumah keutamaan misalnya. So kita harap kita dapat selaraskan semua perkara-perkara ini dengan sebaik mungkin. Perkara yang sama saya harap dapat dilakukan nantinya dengan MIC, dan sudah tentu juga di PWTC ini juga bertempatnya Sekretariat Muafakat Nasional di mana UMNO dan PAS mengatur gerak kerja kita. Pokok pangkalnya kita perlukan parti dan coalition yang baik, yang solid, yang padu, barulah kita dapat menguruskan pentadbiran negara dengan seberapa baik yang boleh. Kita harap kita dapat belajar daripada kejatuhan Pakatan Harapan, walaupun orang kata macam-macam, tapi sebenarnya kejatuhan Pakatan Harapan adalah kerana kolapsnya kerjasama di antara mereka sesama mereka. Jadi dengan mengambil iktibar situasi itu, BN dan MN berazam untuk terus memperkasakan konsep coalition kita supaya kita boleh perform, kita boleh deliver dan kita boleh benar-benar beri khidmat kepada rakyat dengan sebaik yang boleh. Okey. Tan Sri, sekarang ni Tan Sri sebut kerjasama politik persiapkan untuk pilihan raya. Boleh tak kita nak tahu sekiranya ada pilihan raya, apakah lembayung yang sebenar, adakah Muafakat Nasional ataupun Perikatan Nasional itu sendiri akan didaftarkan secara rasmi? Itu akan kita putuskan kerana ada perkara-perkara yang merupakan satu new development. Misalnya Perikatan Nasional masih di peringkat yang awal, di mana kita perlu selaraskan kerangka, kita perlu wujudkan platform kerjasama antara pucuk pimpinan, presiden-presiden parti, tu ada yang baru masuk dan sebagainya, masih awal juga, dan kita juga ada urusan masalah logistik, di manakah pusat pentadbiran kita dan siapa yang mengendali pentadbiran Perikatan Nasional ini, ya, sebab kita masing-masing beroperasi mengikut parti masing-masing. Jadi ini akan kita selaraskan. Saya pun dah mendapat beberapa arahan tertentu daripada Presiden UMNO, yang mana Presiden UMNO juga telah mengadakan perbincangan dengan presiden-presiden yang terbaru. Sehingga malam tadi pun saya ada dapat arahan tertentu supaya kita segera menguruskan urusan-urusan yang saya maksudkan tadi, yakni pada peringkat presiden, peringkat eksekutif ataupun peringkat day-to-day operation, dan juga peringkat menyediakan roadmap dan sebagainya. Jadi ini akan diambil tindakan dengan seberapa segera dalam masa yang terdekat. Jadi walaupun ada benda-benda perkembangan yang baru di peringkat Perikatan Nasional ini, tidak bermakna Muafakat Nasional dan Barisan Nasional harus terus kita KIV-kan. Tidak begitu. Ya, Barisan Nasional akan terus berfungsi sebagai satu gabungan 4 parti pada masa ini, UMNO, MCA, MIC, PBRS. Ini rakan setia yang tidak pernah bercerai. So Barisan Nasional set to remain, we will continue to exist sebagai satu entiti politik. Ya, dan dalam konteks kerjasama yang lebih besar adalah tentunya Muafakat Nasional. Itu juga mulai minggu ini mula beroperasi sepenuhnya di PWTC ini, di mana sekretariatnya dikendalikan oleh saya dan Datuk Taqiyuddin. And latest dengan kerjasama parti-parti yang berada dalam Perikatan Nasional. Ya, ini kita kena menunggu arahan-arahan lebih lanjut daripada pucuk pimpinan parti masing-masing dan juga daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang mengepalai kerajaan Perikatan Nasional. That's right. It's about the new cabinet. Is BN going to accept the post and quotas decided by the PN in the new cabinet? That is not for me to give any response. Cabinet is sole prerogative of the Prime Minister, so let us not speculate. And I know the Prime Minister, being someone very experienced, I think everything is in good hand. So it's not proper for me to give any comment with regards to cabinet lineup. Mengenai pindaan tarikh sidang parlimen yang ditunda kepada 25
pada bulan 5 nanti. Ya, Parlimen tarikh baru sebenarnya difahamkan kepada saya akan bersidang pada 18 Mei yang akan datang. Kita harus faham satu perkara, sewaktu Kerajaan Pakatan Harapan mula-mula membentuk kerajaan, mereka juga terpaksa menunggu lebih daripada 2 bulan sebelum Parlimen dapat bersidang. Mengapa terjadi begitu? Keadaannya begini ya. Notis yang telah kita terima, kami ahli-ahli Parlimen terima sebelum daripada ini di bawah Kerajaan Pakatan Harapan, dan kita kena faham tiap-tiap sidang Parlimen itu ada bisnes ataupun urusan Parlimen yang tertentu ya. Antaranya pemilihan speaker kalau pertukaran kerajaan. Yang kedua adalah soalan-soalan lisan dan bertulis yang mesti dihantar mengikut tempoh-tempoh notis yang tertentu kepada kerajaan. Yang ketiga, kepada Parlimen maksud saya. Yang ketiga, Parlimen perlu menghantar soalan-soalan itu untuk dijawab oleh kementerian-kementerian yang berbangkit. Ya. Jadi adalah mustahil apabila kerajaan Perikatan Nasional ini baru diwujudkan nak terus bersidang 9 hari bulan. Ataupun nak bersidang pada bulan April. Saya dah hitung dia mustahil. Ya. Kenapa saya kata mustahil? Yang pertama sekali, sudah tentu kerajaan yang baru mahu mengemukakan notis untuk membuat pelantikan speaker yang baru. Maka saya meramalkan, saya menjangkakan satu daripada agenda yang tak ada dalam notis sekarang adalah mungkin pemilihan speaker Dewan. Satu. Dan pelantikan speaker Dewan itu ada proses-proses tertentu. Notisnya berapa lama, parti-parti komponennya kena berunding, nak hantar calon siapa, bukan semua orang boleh hantar calon dan sebagainya. That needs a little bit of time. Second, dulu saya pembangkang. Saya menghantar soalan untuk dijawab oleh kerajaan. Sekarang saya duduk di sebelah kerajaan. Maka, mana ada soalan daripada pembangkang akan datang nanti? Sebab dia tak prepare soalan, sebab dia jadi kerajaan, dia tukar menjawab. Jadi bila bertukar kerajaan, adalah adil kita beri peluang kepada yang menjadi ahli-ahli Parlimen semua sekali, maksud saya yang tidak menjadi front bench, iaitu bukan menteri dan timbalan menteri, mereka semua mesti mengukakan soalan. Ramai daripada ahli Parlimen sekarang tak hantar soalan mengikut notis lama. Kenapa tak hantar soalan? Sebab dia menteri dan dia timbalan menteri. Jadi kerana sekarang dia tidak lagi jadi menteri dan timbalan menteri, peluang harus diberikan kepada mereka pula untuk mengemukakan soalan. Untuk membolehkan dia mengemukakan soalan, Parlimen kena keluar notis baru. Kerana mengemukakan soalan itu ada pula tempoh-tempohnya. Sebelum tarikh bila soalan mesti sampai ke Parlimen. Bila Parlimen terima pula soalan itu perlu dihantar kepada menteri-menteri yang berkenaan. Macam mana nak hantar? Menteri pun belum lantik. Jadi, saya tahu di luar sana akan ada orang kata, ini takut nak bersidang, sebab tu tangguhkan. Kalau ada seorang kawan saya tu, bekas menteri, hari-hari dia melalut aja. Tak patutlah kalau dah jadi menteri, jadi ahli Parlimen lama kan, kita faham. Bukan sengaja nak tangguh. Kita kena adakan sidang Parlimen dalam keadaan tertib. Kita mesti adakan sidang Parlimen dalam keadaan full compliance dengan standing order. Dan kita kena adakan sidang Parlimen mengikut jalur-jalur yang ditetapkan. Iaitu hak kerajaan memberi notis kepada speaker. Maka speaker kita yang ada sekarang telah menulis surat kepada Perdana Menteri. Dan terbaru, Perdana Menteri telah menulis surat balik kepada speaker menentukan tarikh. Itu hak kerajaan menentukan tarikh Parlimen bersidang, asalkan Parlimen wajib bersidang tidak lebih daripada 6 bulan daripada hari terakhir persidangan. Hari terakhir persidangan sesi yang lalu adalah 5 hari bulan Disember. Maka Parlimen wajib bersidang sebelum daripada 5 hari bulan Jun. Jadi sekarang, berdasarkan kepada permohonan kerajaan kepada speaker, telah ditetapkan pada 18 hari bulan 5
iaitu pada hari jadi saya. Ya. Jadi saya lihat perkara ini telah diuruskan dengan teratur dan tertib, memberi peluang pada kerajaan menyediakan apa yang panggil government business ataupun urusan kerajaan, pada masa yang sama memberi peluang yang cukup kepada semua ahli-ahli parlimen untuk diberikan hak mengemukakan usul ataupun juga soalan bertulis dan soalan untuk dijawab secara lisan. Jadi saya harap tidak ada isu yang cuba di-spin tentang penetapan tarikh baru sidang parlimen. Sekiranya ada sidang itu dan ada undi tidak percaya, adakah Muafakat Nasional atau Perikatan Nasional yakin dengan nombor yang ada sekarang untuk menyokong Perdana Menteri? Oh, pasal yakin lebih pada yakin. Kalau kerajaan sudah telah terbentuk, tentulah kerajaan itu adalah sebuah kerajaan yang sudah mendapat sokongan yang kuat. Saya fikir kalau kita pun ada pihak yang nak membawa usul undi tak percaya itu, kita hanya merugikan masa Dewan Rakyat. Saya fikir sekarang ini pendapat peribadi ya, pendapat saya sebagai ahli parlimen lah, putra saya pun pakai baju parlimen hari ini. Pendapat saya lah, kita ni dah lama dah politicking tak berkesudahan. Dan saya fikir rakyat pun sikit sebanyak mungkin akan jemu juga dengan gelagat kita wakil-wakil rakyat ni kalau tak sudah-sudah duduk menimbulkan suasana yang mana kita tertinggal tugas sebenar kita sebagai ahli-ahli parlimen, di mana rakyat sedang menghadapi banyak masalah dan banyak expectation, ya, dari segi ekonomi, keselamatan, kesihatan dan sebagainya. Saya fikir adalah lebih baik kalau ahli-ahli parlimen semua sekali from both political divide to start focusing on people's agenda rather than personal or any specific political party's agenda. Let us accept that this is the responsibility of all elected representatives. People expect us to work and to work for them, you know, bukan berpolitiking sepanjang masa. Jadi walau bagaimanapun adalah hak kepada sesiapa saja untuk membawa apa-apa juga usul, termasuk usul undi tidak percaya tadi, ya. Yang saya doakan perkara itu tidak berlaku. Dato' Sri Zahid said he will prove himself innocent in the court. So what if the UMNO president isn't appointed into the cabinet? Will the party be okay with it? Also, question that not quite relevant. You have to ask Dato' Sri Zahid. He's a very principled man, and he is a very experienced politician. He is our president. So if you need any further clarification on that, the best person to ask is to ask himself. Okay? We, as far as UMNO is concerned, we stand united behind him. We love our president, and we will stay united and give our fullest support to our president all the time. Yeah. Perikatan Nasional, that is the name that this coalition will stick on? Up to now, yes, because that's what I heard from the being mentioned by Yang Amat Berhormat PM. There is no official meeting that make that decision because we are still considered very loose coalition. Ini yang lahir pun kita tak rancang, kita pun tak sangka, ya. Jadi pasal nama tak ada masalah. We can always sort it out later on. Kita ni tak ada nama, tak ada logo, tak ada manifesto, tak ada structure. Kita ni beranak dulu baru kita fikir nak buat nama apa. Sekarang dah beranak dah pun kan. So don't worry, itu semua administratif. Saya rasa itu kita peringkat pegawai parti boleh mengaturkan supaya pucuk pimpinan kita dapat mengadakan something like a formal meeting very soon. Yeah, a formal meeting, then we can formalize all those things. As I mentioned earlier, I've received certain instruction from the leadership, and I will take it up with my counterpart, other sekjen of other political parties. We are very aware. The question of the name, the structure, the secretariat, and so on and so forth. That will be taken care of very soon, insyaAllah. Mungkin ada tarikh pertemuan dengan sekjen-sekjen parti-parti? Setakat ini kita supposed to be every week. Kita dah mula ada perjumpaan among the sekjen.